Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Namun pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah adik-adik, kita baru saja mendengar cebisan daripada nasyid kumpulan Raihan yang sangat popular sewaktu ketika dahulu dan sekarang. Hari ini kita akan belajar satu tajuk yang sangat menyedihkan bagi muadib, sangat menuntum jiwa. Inilah tajuk kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajuk terakhir dalam bidang sirah tahun 6. Namun sebelum kita bermula, kepada yang belum subscribe, tolong subscribe channel Muadib, dan yang sudah subscribe, terima kasih atas sokongan adik-adik semua. Muadib nak beritahu awal, pada kali ini video ini agak panjang sebab kita akan bincangkan dan huraikan bagaimana peristiwa kewafatan Nabi Muhammad SAW. Diharapkan adik-adik semua dapat memberikan tumpuan dan seterusnya dapat menghayati peristiwa ini, sebab ini menceritakan tentang orang yang kita cinta, orang yang kita sayang melebihi kedua orang tua kita, iaitunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan dan baca. Nabi Muhammad bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau hendak berangkat ke Yaman. Okey. Wahai Mu'adz, kemungkinan kamu tidak akan dapat bertemu lagi dengan aku selepas tahun ini. Semoga kamu akan melalui masjidku atau perkuburanku. Hadis riwayat Ahmad. Jika kita teliti dengan mendalam, hadis ini membawa maksud, membawa isyarat bahawa Nabi Muhammad SAW akan wafat. Akan wafat, dan telah diberitakan perkara ini kepada Mu'adz bin Jabal. Kalau anda pada kedudukan ini, adik-adik pada kedudukan ini, jika adik-adik nak keluar, tiba-tiba mamak bapak cakap, wahai anakku, mungkin tahun ini tahun terakhir anak akan bertemu dengan ibu atau bertemu dengan bapa, apakah perasaan adik-adik semua? Apakah perasaan adik-adik semua? Yang ini yang bercakap ialah Nabi Muhammad, orang yang kita cintai. Jadi apakah perasaan Mu'adz bin Jabal pada ketika itu? Bayangkan, sudah pastinya kesedihan, sudah pastinya jiwanya bagaikan dirobek, perasaannya bagaikan dirobek kesedihan. Jadi inilah syarat kepada Mu'adz bin Jabal. Adik semua, tahukah kamu di mana letaknya makam Nabi Muhammad SAW? Ya, makam Nabi Muhammad SAW terletak berhampiran dengan Masjid Nabawi. Boleh disebutkan bersebelahan Masjid Nabawi. Di Madinah Al-Munawwarah. Kita tengok seterusnya. Detik terakhir kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Detik terakhir kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat pada bulan Safar tahun ke-11 Hijrah, Nabi Muhammad SAW telah melantik Usama bin Ziyad menjadi pemimpin kepada angkatan tentera bagi mempertahankan kesucian agama Islam di Palestin. Setibanya Usama dan angkatan tenteranya di Jarfa, mereka mendapat berita tentang Nabi Muhammad SAW yang ditimpa sakit. Baginda ditimpa sakit pada penghujung bulan Safar tahun ke-11 Hijrah. Setelah baginda pulang dari menziarahi tanah perkuburan Baqi'.
Perkuburan Baqi' ni ialah tanah perkuburan yang ditempatkan para syuhada dalam kalangan sahabat pada ketika itu. Dan sekarang ada juga orang lain selain sahabat yang ditanam di situlah. Okey. Baginda ditimpa sakit kepala dan demam yang teruk. Sakit baginda berterusan selama beberapa hari. Apabila keadaan semakin tenat, baginda meminta izin daripada para isteri baginda untuk berada di rumah Aisyah binti Abu Bakar, iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda dipapa oleh Ali bin Abu Talib dan Al-Fadl bin Abbas ketika berjalan menuju ke rumah Aisyah. Para sahabat sangat sedih melihat keadaan Rasulullah yang sakit. Baginda tampil berucap di khalayak ramai dan membayangkan bahawa baginda akan wafat tidak lama lagi. Baginda juga meminta para sahabat daripada golongan muhajirin agar berbuat baik dengan orang-orang Ansor. Baginda dibawa, dipapa. Bayangkan keadaan baginda tidak mampu untuk berjalan sendiri, sehingga akan dipapa oleh Ali bin Abu Talib dan juga Al-Fadl bin Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok yang di sebelah. Kita zoom. Walaupun baginda sakit, baginda tetap menunaikan solat berjemaah di masjid. Inilah hebatnya baginda ni. Hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun dalam keadaan gering, meskipun dalam keadaan sakit, tetap pergi ke masjid untuk solat secara berjemaah. Di mana kedudukan kita pada hari ini, kita jangan cakap pasal PKP lah, sebab memang sekarang ni ada beberapa garis panduan untuk pergi ke masjid. Okay. Tapi sekarang ni sudah dilonggarkan. Beberapa hari sudah dilonggarkan dan boleh pergi ke masjid mengikut SOP yang ditetapkan. Dan bagaimana kedudukan kita pada saat sakit itu? Adakah kita mampu untuk bersolat berjemaah? Jangan cakap solat berjemaah, adakah mampu kita menunaikan solat fardu 5 waktu sehari semalam? Nabi, orang yang dijamin syurga pun, walau pada keadaan gering, sakit, tetap juga pergi ke masjid untuk menunaikan solat berjemaah 5 kali sehari. Kita kena insaf keadaan diri kita agar lebih berusaha untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, teruskan. Apabila keadaan Nabi semakin lemah, baginda meminta Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam solat menggantikan baginda. Abu Bakar telah menggantikan Nabi sebagai imam ketika solat berjemaah pada ketika Nabi sakit inilah. Okey. Seterusnya, 12 Rabiul Awal, ketika para sahabat sedang menunaikan solat subuh berjemaah, baginda menyelak tirai pintu rumah Aisyah dan melihat ke arah mereka sambil tersenyum. Perbuatan Nabi disedari oleh orang ramai dan mereka gembira kerana menyangka baginda sudah sihat dan akan menjadi imam. Keadaan baginda semakin tenang. Baginda memanggil anaknya Fatimah, cucu-cucu dan para isteri baginda untuk memberikan pesanan. Baginda meninggalkan pesanan berulang kali kepada umatnya agar memelihara solat. Agar memelihara solat. Inilah pesan Nabi kepada kita, pelihara solat. Pelihara solat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, siapa yang menjaga solat, maka orang itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meninggalkan solat, maka tidak ada urusan Allah terhadapnya. Allah tidak menjaganya dengan lebih baik. Okey. Ketika hampir sangat kewafatan Nabi, Abdul Rahman datang bertemu baginda dengan membawa kayu siwak. Kayu siwak ini kayu sugi lah. Boleh didapati di pasaran. Apa tu kayu siwak, apa tu kayu sugi, boleh dapati di pasaran. Contohnya macam ni. Contohnya macam ini. Inilah dia kayu sugi ataupun dipanggil sebagai miswak. Kayu sugi untuk membersihkan gigi, membersihkan mulut. Banyak fadilat kayu sugi ni, insya-Allah nanti kita akan terangkan kalau ada waktunya, insya-Allah. Kita teruskan ke sesi PDPR kita. Baginda memberikan isyarat kepada Aisyah bahawa baginda hendak bersiwak. Pada ketika itu baginda berada di pangkuan Aisyah. Sejurus kemudian wafatlah baginda ketika berusia 63 tahun. Kalau diceritakan dengan lebih mendalam peristiwa kewafatan Nabi dengan datangnya malaikat maut, dengan
bagaimana Nabi berdialog dengan malaikat maut pada ketika itu. Ya Allah, ya Tuhan, sangat menyedihkan, sangat meruntun jiwa. Jadi inilah dia Nabi kita. Saat keadaan Nabi hendak wafat pun masih memberikan pesan kepada kita untuk menjaga solat. Betapa cintanya Nabi kepada kita, kerana solat merupakan tiang agama. Siapa yang mendirikan solat, maka dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan solat, maka dia meruntuhkan agama. Perbezaan di antara orang kafir dan orang Islam ialah solat kita. Jadi adik-adik semua kena jaga solat dengan baik. Seterusnya kita pergi ke muka surat sebelah. Okey. Ini adalah reaksi para sahabat terhadap berita kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan, kita zoom dahulu. Suasana di Madinah diselubungi rasa pilu apabila berita kewafatan Nabi tersebar. Para sahabat sangat sedih dan berduka cita menerima berita kewafatan baginda. Apabila mendengar berita tersebut, Abu Bakar bergegas ke rumah Aisyah dan masuk ke dalamnya tanpa berkata sepatah pun kepada orang ramai. Beliau melihat sendiri jenazah baginda lalu menangis kesedihan atas pemergian Nabi Muhammad SAW yang dikasihinya. Beliau mencium wajah baginda lalu keluar menemui para sahabat dan mengesahkan berita kewafatan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar menenangkan Umar yang kelihatan begitu terperanjat dan sukar mempercayai berita kewafatan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar berucap kepada kaum muslimin, barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, sesungguhnya Allah maha hidup. Kemudian beliau membacakan surah Al-Imran ayat ke-144. Beberapa orang sahabat menguruskan jenazah Nabi Muhammad SAW. Jenazah baginda dimandikan dan dikanfankan. Seterusnya disembahyangkan secara berperingkat oleh kaum muslimin. Akhirnya baginda dimakamkan di tempat baginda wafat, yaitu di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ini kisah diringkaskan. Kisah ini diringkaskan. Dan realitinya apa yang berlaku adalah ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW, pada ketika itu para sahabat sangat sedih. Para sahabat sangat sedih, menangis kerana kehilangan orang yang mereka cintai, iaitu Nabi Muhammad SAW. Adik-adik semua, inilah dia kisah berkaitan tentang kewafatan Nabi Muhammad SAW. Manusia yang kita mengaku kita ni pengikutnya, tapi di manakah kedudukan kita pada saat Nabi SAW namanya dilecehkan, pada saat Nabi SAW dihina, pada saat Nabi SAW dilukis karikaturnya dengan lukisan tidak baik, maka perlunya ada perasaan benci terhadap mereka-mereka yang melecehkan Nabi, menghina Nabi SAW. Dan untuk kita membuktikan kita cinta kepada Nabi SAW ialah hanya dengan kita melaksanakan segala perintahnya. Jaga solat, jaga puasa, jaga segala perintah Allah dan berselawat kepada Nabi SAW. Bagaimana bentuk selawatnya? Contohnya, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaAllah adik semua, inilah dia tajuk berkaitan tentang kewafatan Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada sesi PDPR yang berikutnya. Dan
InsyaAllah kita akan habiskan tajuk ini pada minggu hadapan, insyaAllah. Jadi itu saja daripada Muadib. Terima kasih kerana mengikuti channel Muadib, dan teruskan sebarkan ilmu ini kepada orang lain. Share kepada kawan-kawan supaya mereka faham dengan lebih jelas berkaitan tentang tajuk kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.